Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam IPG Penaraju Kecemerlangan, pendidikan guru bertaraf dunia, salam sepakat dan kolektif menjelang kecemerlangan, khususnya kepada pensyarah bagi subjek Sejarah Perkembangan Bahasa Melayu iaitu BMMB 1074 dan Kemahiran Bahasa Melayu iaitu BMMB 1094 kepada Puan Elis Benedict dan Puan Ana bin Antonin. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Lunisa Venalau, ambil option BMSJKC kumpulan 1, option Ogos 2025 dan 2030. Hari ini saya akan membentangkan berkaitan dengan peranan tokoh-tokoh pra-merdeka dan pasca merdeka dalam memartabatkan bahasa Melayu. Bagi pengenalan, bahasa Melayu bukan sekadar alat komunikasi, tetapi merupakan lambang jati diri bangsa yang mencerminkan warisan, budaya dan nilai-nilai murni masyarakat. Ia menjadi nadi kepada pembentukan identiti nasional dan pemersatu rakyat berbagai kaum di Malaysia. Sejak zaman pra-merdeka, perjuangan untuk mengangkat martabat bahasa Melayu telah digerakkan oleh tokoh-tokoh pejuang bahasa yang berwawasan tinggi dan berjiwa patriotik. Tokoh-tokoh ini melihat bahasa Melayu sebagai pembebasan minda dan simbol perjuangan kemerdekaan. Mereka berjuang agar bahasa Melayu diiktiraf sebagai bahasa kebangsaan dan dijadikan bahasa rasmi negara apabila kemerdekaan dicapai. Perjuangan mereka bukan mudah kerana ia berdepan dengan cabaran, penjajahan dan dominasi bahasa asing. Tokoh pasca merdeka juga berperanan dalam memperkenalkan bahasa Melayu sebagai bahasa yang relevan dalam era digital dan globalisasi. Mereka memastikan bahasa Melayu tidak ketinggalan dalam arus kemajuan teknologi dengan memperkasa istilah-istilah baharu, memperluaskan penggunaan dalam platform digital dan menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu yang mampu bersaing di peringkat antarabangsa. Perjuangan tokoh pra-merdeka dan pasca merdeka dalam memperkukuh kedudukan bahasa Melayu adalah bukti bahawa bahasa ini bukan sekadar alat komunikasi, tetapi lambang maruah dan jati diri bangsa. Tanpa usaha gigi mereka, bahasa Melayu mungkin tidak mencapai kedudukan yang dinikmati hari ini. Justru, generasi kini perlu meneruskan legasi ini dengan memperkasa penggunaan bahasa Melayu dalam semua aspek kehidupan agar ia terus menjadi kebanggaan dan warisan yang tidak lapuk di zaman. Dalam pembentangan ini, saya akan menyorot dua tokoh penting yang telah menyumbang besar kepada perkembangan bahasa Melayu. Kita akan melihat latar belakang mereka, peranan masing-masing, serta membandingkan pemikiran mereka. Bagi tokoh pra-merdeka, saya memilih Raja Ali Haji. Raja Ali Haji dilahirkan pada tahun 1808 di Pulau Penyengat, Riau. Beliau merupakan cucu kepada Raja Haji Fisabilillah dari Kesultanan Linggar Riau dan anak kepada Hamidah binti Panglima Malik dari Selangor. Beliau membesar dalam suasana yang kaya dengan ilmu dan budaya sejak kecil lagi, dan beliau telah didedahkan kepada berbagai bentuk pendidikan sejak dari kecil lagi oleh ayahnya. Pada tahun 1822, beliau dibawa ke Betawi oleh bapanya, iaitu Raja Haji Ahmad yang menjadi utusan Riau. Di sana, beliau belajar ilmu Islam seperti fiqh dan falak daripada ulama terkenal seperti Sayyid Abdul Rahman Al-Masri. Beliau juga bergaul dengan sarjana Belanda seperti Diderot dan Van der Waal yang membuka ruang kepada pemikiran yang lebih luas dan kritis.
pada tahun 1827, beliau menunaikan haji bersama bapaknya dan menetap di Makkah untuk mendalami ilmu keislaman dan bahasa Arab dengan Syekh Daud Al-Fatani. Beliau juga bersahabat dengan Syekh Syihabuddin dari Banjar dan berkunjung ke Kahira sebelum kembali ke Pulau Penyengat. Antara karya agung beliau ialah Gurindam 12 yang ditulis pada tahun 1847. Karya ini bukan sahaja memperbaharui kesusastraan Melayu, tetapi juga menjadi rujukan penting dalam memahami nilai moral dan falsafah hidup masyarakat Melayu. Beliau juga menghasilkan penulisan kamus monolingual Melayu dan dianggap sebagai pencatat sejarah Nusantara yang penting. Raja Ali Haji turut merumuskan tata bahasa Melayu dan memperkenalkan sistem ejaan yang dikenali sebagai ejaan Raja Ali Haji yang lebih teratur dan berasaskan pengaruh Arab. Beliau menyusun kaedah penulisan yang sistematik untuk memudahkan pembelajaran dan penyebaran ilmu. Sumbangan beliau dalam memelihara budaya dan bahasa Melayu sangat besar dan menjadi asas kepada perkembangan bahasa Melayu moden. Antara karya yang dihasilkan oleh Raja Ali Haji ialah Gurindam 12, Budayawan di Gerbang Abad, Kitab Pengetahuan Bahasa, Kitab Salah Silab Melayu dan Bugis, dan Segala Raja-Raja, dan Syair Abdul Muluk. Baiklah, kita akan teruskan kepada tokoh pasca merdeka. Saya memilih Asma Haji Omar yang diberi nama Profesor Emeritus Dato Dr. Haja Asma Haji Omar, dilahirkan pada tanggal 5 Mac 1940 di Jitra, Kedah. Beliau berasal daripada keluarga yang mementingkan pendidikan dan telah melanjutkan pengajian ke Universitas Indonesia dan University of London dalam bidang linguistik. Beliau menerima gelaran doktor persuratan dari Universiti Malaya pada tahun 2000 atas sumbangannya dalam ilmu linguistik di Malaysia. Asma Haji Omar merupakan tokoh wanita yang sangat dihormati dalam dunia akademik. Beliau telah menjalankan pelbagai kajian mendalam berkaitan struktur, sejarah, dan fungsi sosial bahasa Melayu. Beliau juga mengetuai penyelidikan bagi 2 sirena jangan jejak bahasa yang diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka dan disiarkan di TV3. Antara sumbangan besar beliau ialah penulisan buku-buku dalam bidang tata bahasa yang menjadi rujukan utama dalam sistem pendidikan negara. Beliau juga terlibat dalam perancangan bahasa kebangsaan melalui jawatan kuasa rasmi yang menetapkan dasar penggunaan bahasa Melayu dalam sistem pendidikan dan pentadbiran negara. Asma Haji Omar memperjuangkan pemerkasaan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu, pentadbiran dan komunikasi sejagat. Beliau menekankan kepentingan standardisasi bahasa untuk pendidikan dan komunikasi rasmi, serta menyokong penggunaan bahasa Melayu yang sesuai mengikut situasi dan latar belakang masyarakat, termasuk dialek dan register bahasa. Baiklah, kita masuk kepada perbandingan peranan tokoh pra-merdeka dan pasca merdeka dalam memartabatkan bahasa Melayu. Raja Ali Haji memainkan peranan yang amat besar dalam perkembangan bahasa dan kesusastraan Melayu. Beliau bukan sahaja dianggap sebagai pencatat sejarah terpenting di rantau Nusantara melalui karya-karya agung ilmiahnya, tetapi juga telah merumus dan memperkukuh sistem tata bahasa Melayu agar menjadi lebih tersusun dan mudah difahami.
Selain itu, beliau juga menghasilkan berbagai penulisan karya sastra yang bermutu tinggi seperti Urindam 12 yang syarat dengan nilai moral dan pengajaran kepada masyarakat. Usaha beliau turut menjurus kepada pemeliharaan budaya dan bahasa Melayu agar terus kekal sebagai warisan bangsa. Tidak ketinggalan, Raja Ali Haji juga menghasilkan berbagai penulisan kamus monolinggue Melayu, yaitu Kitab Pengetahuan Bahasa, yang menjadi asas penting dalam bidang perkamusan dan linguistik Melayu moden. Bagi Asma Haji Omar pula, beliau telah menjalankan berbagai kajian mendalam berkaitan struktur, sejarah dan fungsi sosial bahasa Melayu bagi memastikan bahasa tersebut terus berkembang seiring dengan perubahan zaman. Beliau turut memperjuangkan usaha memperkukuh kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu, bahasa rasmi, dan lambang identiti bangsa di rantau ini. Selain itu, tokoh ini menulis berbagai buku dalam bidang tata bahasa yang dijadikan rujukan utama oleh para sarjana, pelajar, guru, dan masyarakat umum dalam memahami serta menggunakan bahasa Melayu dengan betul dan berkesan. Di samping itu, beliau juga terlibat secara aktif dalam perancangan bahasa kebangsaan melalui penyertaan dalam jawatan kuasa rasmi yang bertanggung jawab menetapkan dasar penggunaan bahasa Melayu dalam sistem pendidikan dan pentadbiran, sekaligus memperkukuhkan kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa perpaduan dan warisan negara. Baiklah, kita teruskan kepada perbandingan pemikiran antara tokoh pra-merdeka dan pasca merdeka. Bagi dari aspek bahasa dan alam Melayu, Raja Ali Haji melihat bahasa Melayu sebagai warisan budaya yang perlu dipelihara melalui penulisan dan dokumentasi. Beliau menekankan pengaruh Islam dan budaya Arab dalam pembentukan bahasa Melayu dan menggunakan bahasa sebagai alat untuk menyampaikan nilai moral dan ajaran agama. Manakala menurut Asma Haji Omar pula, beliau menekankan bahasa Melayu sebagai bahasa utama alam Melayu yang telah menjadi lingkungan prangfa di rantau Nusantara. Beliau menyokong pemerkasaan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu, pentadbiran, dan komunikasi sejagat di Malaysia dan di rantau Asia Tenggara. Perbezaan utama di sini ialah Raja Ali Haji lebih menumpukan kepada pemeliharaan dan pengukuhan warisan bahasa, manakala Asma Haji Omar menumpukan kepada pemodenan dan perluasan fungsi bahasa Melayu dalam pelbagai bidang. Dari aspek nahwu dan tata bahasa, Raja Ali Haji memperkenalkan sistem ejaan yang dikenali sebagai ejaan Raja Ali Haji, yang lebih teratur dan berasaskan pengaruh Arab. Beliau menyusun kaedah penulisan yang sistematik untuk memudahkan pembelajaran dan penyebaran ilmu. Menurut Asma Haji Omar pula, beliau menjalankan kajian mendalam tentang struktur bahasa Melayu, termasuk fonologi, morfologi, dan sintaksis. Beliau menyumbangkan kepada pembentukan tata bahasa baku dan istilah linguistik moden dalam bahasa Melayu. Beliau juga menekankan pentingnya standardisasi bahasa untuk pendidikan dan komunikasi rasmi. Di sini kita dapat lihat peralihan daripada pendekatan
tradisional kepada pendekatan ilmiah dan modern dalam memahami struktur bahasa Melayu. Dari aspek ketiga, yaitu penggunaan bahasa menurut situasi. Raja Ali Haji menggunakan bahasa dalam konteks penulisan dan kesusastraan klasik. Bahasa digunakan sebagai alat untuk menyampaikan nilai moral, sejarah, dan ajaran agama. Asma Haji Omar pula menekankan kepelbagaian penggunaan bahasa Melayu dalam konteks sosial, pendidikan, pentadbiran, dan media. Beliau menyokong penggunaan bahasa Melayu yang sesuai mengikut situasi dan latar belakang masyarakat, termasuk dialek dan register bahasa. Ini menunjukkan bahawa bahasa Melayu bukan statik, tapi dinamik dan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman dan keperluan masyarakat. Sebagai penutup, kita dapat simpulkan bahawa tokoh-tokoh pra-merdeka dan pasca merdeka ini memainkan peranan yang sangat penting dalam membentuk lanskap pemikiran dan halat tuju negara, khususnya dalam memartabatkan bahasa Melayu. Pemikiran mereka yang progresif, berani, berpandang jauh, dan cerdik telah menjadi asas kepada perjuangan kemerdekaan serta pembangunan negara selepas merdeka. Warisan idea dan sumbangan mereka terus menjadi inspirasi kepada generasi kini dalam meneruskan usaha membina negara yang bersatu, maju, berdaulat, dan damai. Marilah kita sebagai generasi pewaris untuk terus memperjuangkan bahasa Melayu agar terus hidup, berkembang, dan dihormati di persada dunia. Bahasa Melayu bukan sekadar alat komunikasi, tetapi jiwa bangsa yang perlu dipelihara dan dimartabatkan sepanjang zaman. Sekian saja pembatangan saya pada hari ini. Sekian dan terima kasih.